Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi untuk kita sama-sama berjumpa ataupun berta'aruf. Moga-moga dengan perjumpaan kita, pertemuan kita buat kali keduanya hamba duduk sini, diberikan kepada kita semua keberkatan dan juga menjadi salah satu asbab kita memasuki syurga Allah satu hari nanti insya-Allah. Jadi alhamdulillah, hamba ucap jazakumullah khairul jazak kepada AJK Masjid, Tok Imam, pengerusi, Tok Bila, AJK semua ahli Jumaah masjid, kerana masih lagi tidak jemu lah, tak jemu. Minta hamba mari pula. Ingat kau tak saya panggil dah, rasa pawi berat dah baru ni. Ingat pakai cemuh gitulah senangnya dah, panggil pula. Jadi panggil pula terpaksa marilah. Mari pula lah sekali lagi. Alhamdulillah, buat masa baru-baru ni kita kongsi beberapa perkara, iaitu kita berkongsi tentang bab ujian ataupun fitnah akhir zaman yang kita tak perasan, tak tahu. Dan pada malam ni insya-Allah, bila kita dah tahu tentang bab ujian akhir zaman, maka kita nak masuk pula tentang bab keperluan kepada kita memperbaiki amal ibadah kita, supaya apa yang kita amalkan, apa yang kita bawa, apa yang kita buat sehari-hari betul, biar betul. Biar betul, biar comel, biar makin hari makin molek insya-Allah. Kitab yang hamba akan baca ni adalah kitab Jauharatul Fiqh fi Masailil Furu'iyyah Lisyafi'iyyah. Permata-permata fiqh yang mana akan membincangkan masalah-masalah dan cabang-cabang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebab kita ni ngaji sama dah, mungkin kadang-kadang betul dah sakit perut tak mari, ataupun betul sengguk nera. Jadi kita jawab dalam sini selalu supaya sikit sebanyak boleh perbaiki amal ibadat kita. Jadi alhamdulillah, kita start dengan muka surat 1, tapi dia jadi 3 selalu sini. Tak apalah, sebab dia buat mukadimah lah soal ni. Muka surat 3 memang. Okey. Cuma sebelum daripada baca soalan ni, dia menjadikan salah satu soalan yang pelik sedikit daripada kitab-kitab fiqh lain. Kalau kitab-kitab fiqh lain, biasanya dia akan start dengan babut taharah. Babut taharah dah. Kitab tak kira lah, kitab Fathul Qarib contoh. Banyaklah kitab-kitab fiqh mana kebanyakannya start dengan ilmu bab kebersihan dulu. Tetapi kitab I'anatul Talibin ni, kenapa musannif iaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, dia start dengan bab solat. Kenapa? Kenapa dia start dengan bab solat? Jadi malam ni kita start dengan bab solat ni, kita bukan start bab taharah. Sebab kadang-kadang kalau kita dengar bab taharah pula mari hok ngaji sama dah bosan aku ustaz ni mari dengan kita hok kita tak sen ngadah. Malam ni bab solat kita ngaji. Jadi kitab I'anatul Talibin ni, kitab Fathul Mu'in, dia cerita bab solat, babus solat. Sebab apa? Kitab lain taharah. Kitab lain taharah sebab pada kitab lain pada hemah orang mengarang kitab lain mengatakan nak semaya kena suci, kena ada wudu. Tetapi lain kepada kitab Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, iaitu pengarang kitab Fathul Mu'in, dia kata semaya ni kotor ke, tak cuci ke, wajib semaya juga. Jadi dia start dengan kewajipan kepada seseorang semaya. Tu sebab kadang-kadang kita ni kalau kata kerja waktu ke rumah, kerja ke apa orang panggil pomeng dan sebagainya, berasa tak sedap. Nak semaya guana ponok dengan minyak gini ni, nak semaya guana berseluk gini ni, bagi nak nyaku kebun ni, nak semaya guana. Jadi nak ayatnya kita Fathul Mu'in ni, dia cerita, dia kata walaupun kotor lagu mana pun semaya tetap wajib kena semaya. Walaupun tak ada wuduk pun kadang-kadang perlu semaya juga. Lagu mana?
Contohnya kita dalam keadaannya terhimpit. Contohnya kita duduk dalam jam. Duduk dalam jam. Boleh kan ni muka cik dengung gini faham dengan jelas dah. Ujung tu jelas. Jelas dah. Okey. Contoh kita duduk dalam jam highway contoh. Duduk di flyover contoh dah. Duduk di flyover tu, kereta kita duduk atas tergerak nyek duk gerak. Nak buka pintu rapak dah kereta tak boleh buka. Nak semaya pun masjid tak ada menguduk atas flyover ni contoh Kuala Lumpur lah. Kalau apa ni sini dok lah, tak ada masalah sini. Kita ambil keadaannya terhimpit, siapa nak buka pintu tak boleh. Alik kiri tak boleh, motor laju, bahaya dan sebagainya. Maka semaya contohnya semaya asar nak habis dah katakan contoh. Lah ni maghrib awal. Maghrib awal lah ni. Tak sampai pukul 7 ataupun kalau pukul 7 pun awas sikit je. Maknanya tengok-tengok jam tu pukul 6.50 dah. Tengok kau jalan ni penuh. Tak ada ni. Tak ada ni. Ramai mana orang tak ngaji ilmu fiqh tak semaya. Sebab apa tak semaya? Sebab pada dia nak semaya ke mana? Dah mau kau jalan jeng. Nak semaya ke mana? Masjid tak ada atas highway. Nak semaya lagu mana? Nak buka pintu pun tak ada, sejadah tak ada, air semaya tak ada. Nampak tak? Jadi ketika keadaan waktu kecemasan, tak ada dah gapo peluang untuk nak ambil air semaya, tak ada dah peluang nak pergi masjid, duk teripik dah ni. Contoh, ataupun tengah hurung. Kita katakan contoh, kunci rumah tak boleh tubik, katakan contoh. Rumah pula pintu besi, contoh. Tak boleh tubik, terkurung, katakan contoh. Maka air tak ada, katakan contoh, nak ambil air semaya tak boleh. Contoh, apabila lagu tu kita mazhab Syafi'i nak bertayamum, kita kena bertayamum dengan debu, dengan tanah, debu tanah tu. Maka nak bertayamum dengan debu hak duduk dinding tak boleh, mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi boleh debu di dinding. Itu pun kena debu betul lah. Kalau bos takat licin lagu ni, ni tak ada debu ni, tak tahu debu halus-halus sangat, tak boleh nak dikatakan lagi. Tak boleh kata debu lagi. Kalau negara-negara contohnya macam apa ni, negara dia pun debu semua macam contoh India contoh. Tu ya bakal mazhab Hanafi, sebab dinding dia pun debu tanah. Debu tanah kebanyakan capur belakang lah, debu asap gapo. Tapi maknanya boleh untuk bertayamum. Contoh kita ni dak tak kereta saat ni, nak tayamum pun tak boleh. Nak semaya pun tak boleh kalau nak kira. Tetapi bila waktu dah terhimpit, maka kita wajib semaya juga. Lagu mana semaya? Dia panggil semaya menghormati waktu. Pas nak semaya ke mana ustaz? Air semaya tak ada. Lagu mana tak semaya? Maka situlah nak ayatnya, kewajipan solat wajib semaya juga, walaupun kita terhimpit tak boleh nak ambil air semaya. Dia panggil semaya menghormati waktu. Apa tujuan semaya menghormati waktu? Tujuan menghormati waktu ni kerana kalau sekiranya kita ni ada masalah saat ni dan lepas daripada contoh jam saat ni tiba-tiba aksiden mati, katakan contoh, maka semaya saat ni dikira kerana penghormatan waktu, menghormati Allah, menghormati agama, Allah terima semaya saat ni. Walaupun duduk atas, duduk depan steering pun, duduk cokoh atas kursi pun. Sini bahagian ni kadang-kadang kita tak tahu kalau tak royak. Nampak tak? Semaya atas kereta ni boleh adik akak muslimin muslimah, ayah haji makcik haji. Semaya lagu mana? Semaya serupa juga, cuma jangan dirilah pelik pada orang. Nak berdiri ke mana? Duduk dalam kereta ustaz, memang tak boleh lah. Nak diri, kena bumbung ni pula. Kecuali memang kereta kita tu jenis, apa tu jenis apa? RV orang panggil tak? Hostel orang putih ni kan, dia ada bilik belakang tu kan, tinggi macam ni, dia boleh pergi semaya belakang, dia boleh pergi celah kursi, boleh hafaz jadah, boleh semaya. Tu lain cerita. Lah ni hak standard kereta Myvi King. Myvi ni soh yang panggil King semua, locak lah tu macam-macam King ni. Duduk dalam Myvi mana boleh berdiri. Lagu mana cara? Maka kena semaya hormat waktu, semaya sama akad takbir sama juga, tepat letak pun sama, cuma ketika rokok tu tak sama dah dengan biasa. Dah. Rokok lagu mana? Rokok setakat yang boleh. Tetapi berbeza dengan sujud. Sujud kena lebih sikit daripada rokok. Iktidal
kena bangun serupa dengan duduk atas kursi, cuma hak semoleknya beza sikit. Lagu mana? Contoh kita semaya mula-mula duduk rapat di kursi. Bila iktidal dia depan sikit supaya nampak ada beza iktidal dan sebagainya. Lepas tu bila kata duduk antara dua sujud, mungkin lepas sujud duduk rapat depan sikit gitu. Siapa tanya nak wisalah, nak at-tahiyah, wisalah assalamualaikum, assalamualaikum. Tu cara dia. Maknanya semaya tetap kena semaya walaupun di atas kereta, walaupun tidak ada wudu, terpaksa semaya. Tetapi bila kita sampai rumah, maka kena qada pula. Cuma beza dia mana? Pertama, kalau mati kita semaya saat ini diterima, satu. Yang kedua, kita tidak bawa beban dosa. Kita semaya saat ni nak boleh kau sampai rumah pukul 9 malam, katakan contoh. Pukul 8 apa ni contohlah, maghrib lah pendek sekali dah, maghrib dengan isya. Maknanya kita rapat dengan isya dekat dah, kita pun semaya dulu. Semaya hormat waktu dulu. Sampai rumah pukul 10 malam, katakan contoh. Tak apa lah mengenai isya panjang. Kita tak bawa beban dosa tu. Kita sudah pun tidak berdosa. Kenapa? Kerana kita telah pun semaya. Cuma sampai rumah kena ambil air semaya, kena qada balik. Qada tetap qada, cuma tak bawa dosa tu, kita tak pikul dosa. Tapi tetap kena semaya. Jadi dia semaya hak terpaksa ni, dia sama sahaja dengan kita tak bangun pagi, tak sedar pagi. Sama juga. Bila kita telajak pagi, katakan contoh. Ni juga bab fiqh ramai juga orang tak tahu. Sebab anak muda bila dia berlaku ni musim-musim bola ni. Bola habis dah tak ingat apa pun. Hang tak bina tak lagi dah. Ada final lagi dah. Bak tengok Ronaldo jerit baru ni. Yang aku habis dah. Dah. Contohlah musim-musim ni, musim-musim bola ni. Jadi malam dak tahajud tengok bola. Tahajud juga, tahajud depan TV. Dak buka sejadah lah. Buka kepek ada kerak tengok bola. Contoh. Bila keadaan tengok bola saat ni, tiba-tiba pukul 3 pukul 4 tidur, maka subuh pun terlanggar. Anak muda ni, perangai kita orang Melayu ni, alah bisa tegar biasa. Memang betul. Kenapa ramai orang tak semaya di bandar-bandar? Kerana dia terbiasa dengan tinggal sewaktu asar. Asal sewaktu dia pun rasa biar. Biar esok pas esok pula tinggal pula 2 biar. Lama-lama pak tak semaya terus. Ni asal orang tak semaya. Asal tak semaya kerana dia tak takut pada waktu yang pertama. Lepas tu yang kedua, dia kurang takut dah sikit. Yang ketiga, habis kepak pakai dak terus dah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu hukum. Kalau kita terpaksa, kita boleh hormat waktu sana. Bagi orang yang tersedar ketika waktu subuh, contoh, dia sedar waktu subuh, tengok, dia panggil apa? FIFA dah. FIFA, tengok FIFA ni, dia pun tidur lah pukul 4, contoh. Maka dia pun tarik selimut, tarik selimut. Tarik selimut, dia dengar dah Pak Mak duk bel di masjid Lubuk Jong tu, contoh. Bunyi dah ke bel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bel dah subuh ni. Dia pun, alah, Allah ngatuk welu. Aduh, nak bangun, nak mengatuk doa ni. Nak maya pun pening. Berok tarik selimut pula tunggu, metah. Ni kebanyakan lah. Dia panggil perai. Perai, berok dia tarik selimut. Bila dia tarik selimut, sedar-sedar pukul 9 pagi. Ni hak golik lah tu. Sebab apa? Panggilan pertama Allah Ta'ala gerak dah sebenarnya. Tapi saja kita je buat apa orang panggil, buat bebar ke buat babe, kau tak tahulah. Maka tarik selimut kebanyakannya. Bila sedar pukul 9, dia berkata, biar tak semaya subuh dah aku hari ni. Dia pergi akhir jam molek-molek. Lepas tu tanya Zuhur, yang semaya Zuhur. Kalau hak semaya. Kalau hak tak semaya, wak main-main pula. Tu benda. Sebenarnya, bila kita sedar dah waktu subuh, kita bangun daripada tersedar pukul 9, 10 pagi tu, kita wajib semaya segera. Sebab apa? Kita akan bawa dosa tu. Kalau kita tak semaya lagi, kita bangun tu, kita komo ambil air, komo gosok gigi dah, tapi tak ambil air semaya sebab kita tak bergaduh. Kita pergi makan, lepas makan saring telefon, mari kita nak becek ha tanah ni, contoh orang nego. Kita nak becek bergotu-gotu ni dan sebagainya. Pergi pula pergi becek. Duk bawa dosa.
Tak habis-habis bawa dosa. Dah. Jadi hak lagu tu duk bawa dosa semacam. Lagu mana kalau kata kita tak sedar saat ni dimaaf pada syarat dengan syarat bangun semaya selalu. Tapi kita tak kena qada, Niat qada semaya selalu. Sudah semaya, selesailah kita hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu. Itu situasi pertama. Situasi kedua, tak sedar langsung. Tengok FIFA juga. Katakan contoh. Tengok bola. Akhir piala dunia terakhir. Tak. Oleh go kita wah horok benar Argentina pun dan sebagainya pun tak berapa pandai, tak berapa minat mana juga bola. Aku kan minat. Okey. Contohnya lagu tu tiba-tiba telajak terus tak dengar rebel. Hak sani dengar rebel. Sedar ketika masuk. Yang kedua tak sedar langsung. Sedar lepas daripada pukul 4 tidur tu sedar pukul 10 dah. Bila pukul 10 dah, maka dia bangun daripada tu, hukum semaya segera adalah sunat. Hak sani sedar dah punya rebel, hukum semaya segera adalah wajib. Itu beza dia. Tapi kalau katalah sedar pukul 10 pagi, sembahyang segera adalah sunat, qada wajib. Maksud segera tu sunat, bukan semaya tu sunat, bukan. Semaya subuh wajib, tapi buat segera tu sunat. Bermaksud kita boleh buat kerja lain dulu pun tak apa. Dah, kita pergi beca dulu ke apa semua, time masuk zuhur kita pun qada subuh. Tak apa, dimaaf pada syarat dan tidak dibawa dosa tu. Itu kaedahnya, dimaaf pada syarat mazhab Asy-Syafi'i. Cuma tak leh bila? Tak leh kita terleka terlebih waktu yang selepas daripada tu. Katakan contoh, time zuhur kita tak ingat. Duduk galik, duduk teringat ke appointment perjanjian kita nak makan nasi ular cikgu. Contoh. Jadi semayanya sudah semaya pergi selalu. Bila pergi selalu tak semaya, bila tak semaya qada, tak semaya sunat, apatah lagi tak semaya, pergi makan kabar-kabar duk buah-buah orang biasa. Bila orang biasa masuk waktu lain, maka dosa hak semaya subuh saat ni start kita bawa dah. Bawa sama-sama. Bayangkan hak kita duk bawa selama ni, hak kita tak semaya lama-lama dulu lagu mana. Maknanya kita duduk dalam dosa lagi sebenarnya. Ramai juga orang ni, dia pergi salah faham. Dia kata bila kita insaf, kita tak semaya 10 tahun lepas, maka padan dengan solat taubat. Solat taubat memang perlu, tetapi solat sunat taubat untuk meminta maaf di atas ketelanjuran ataupun apa orang panggil kelalaian sana. Tu untuk solat sunat taubat. Qada tetap qada. Cuma dimaaf pada syarat mengikut pendapat ulama kata kalau kita ni qada setiap waktu maka dimaafkan juga pada kita. Contohnya kita semaya zuhur, lepas tu kita pun qada satu. Semaya asar, qada satu. Paling kurang. Dia nak lagu mana? Biar qada melebihi daripada solat sunat. Itulah pendapat yang terkini lah, terbaru. Tak boleh kalau kita ni solat sunat lebih daripada solat waktu. Kita ada hutang 10 tahun lepas, tiba-tiba kita tangi semaya tarawih, kita semaya 20 rakaat sebab baru insaf. Tak boleh. Zaman tok kenali dulu, tok kenali ambak anak murid dia hak tak habis qada, dia ambak, jangan semaya ramai-ramai, semaya. Pergi qada dulu tu. Itu zaman dulu kalau nak kiranya ulama terdahulu tak wi langsung semaya sunat. Tapi ulama mutaakhirin berbincang dibolehkan juga solat sunat dengan syarat solat waktu lebih dari solat qada lebih banyak daripada solat sunat. Contohnya solat qada 4 rakaat, semaya sunat 2 rakaat, maka boleh lagi. Ataupun kalau solat sunat, solat wajibnya qada subuh 2 rakaat, kita nak semaya sunat, maka tak boleh lah. Kita kena lebih dia lagi. Mana kena semaya 2 kali ke dan sebagainya. Tu. Gapo dia istilah solat pada syarak. Okey, hak ni sebagai lalu je. Orang ngaji pondok dia naklah benda ni, tapi kalau orang kampung mungkin dengar saja jelah, tak apa lama baca juga dah. Solat pada syarak ialah perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Okey. Hak tu maksud solat. Maksudnya ada takbiratul ihram,
dan ada salam. Itulah yang dinamakan solat. Bermakna semaya atas kereta ke, semaya atas katil ke, sakit dan sebagainya, wajib semaya. Kita lah ni orang kita, sakit sikit, beruk buhai sikit je. Sebab apa? Sebab senok beruk je. Beruk tepek air tu kat pakai tak semaya dah ni kebanyakan ni di hospital. Ramai mana orang kita tak semaya di hospital. Kalau kira uji sakit dah ni, kalau sakitnya golik nak dekatnya mati dah tu kalau kira. Tapi molek-molek ya wak tak tahu. Relax duk makan orang bawa apa ni? Orang bawa apple kat makan apple kena duk makan. Tanya orang balik duk bila pitih orang pagi. Banyak hasil hari ni. 70 riyal. Aku kerja boleh 50 riyal sehari. Duk cokoh atas katil boleh 70 riyal. Nak, lepas tu marinya misi, pak cik boleh balik dah esok dah. Jangan lagi, mek. Pak cik ni serah tak sedap lagi perut ni, cek molek dulu. Bak mikir dah duduk hospital boleh 70-80 riyal, balik boleh 50 riyal dah. Tu pun peluh. Dia kata duduk atas katil, boleh makan berapa paus lagi. Tak semaya. Ramai mana? Ramai tak semaya. Sebab apa? Sebab dia kata payah nak ambil semaya gana, sebab ada nepek ni. Ada betul dan ada tak betul. Nepek sini memang tak kena air. Betul dia royak tak kena air. Tapi ada cara dia. Boleh ambil air semaya juga. Lagu mana? Ambil air semaya, tai nak basuh tangan sana. Tai nak basuh tangan, waktu hok basuh tangan hok mula-mula tu. Itu sunat lagi. Yang wajibnya muka. Lepas muka tangan. Tai muat tangan hok sampai siku hok wajib tu buka sikit. Lagu mana? Buka sebelah kanan dulu, biar air lalu, zup air lalu, beres lalu, tutup balik. Buka di kiri pula, lalu pula air, zup lalu, beres lalu. Tu je. Tak payah pun benar. Dia kata nak buka orang takut cabut jarum. Jarum ke apa? Tu plastik. Jarum masuk cocok mula-mula ya jarumnya. Lepas tu tak ada jarum dah, ya tok plastik. Bubuh plastik. Kalau orang jaga sungguh semaya dia tak say ada nepek, dia suruh doktor bubuh di betih. Supaya baby. Baby ke, dia ragu-ragu. Doktor bubuh betih. Jadi pergi klinik lepas ni doktor komisi, maaflah amo tak sibuk-sibuk ni payah nak buai takut cabut. Amo nak bubuh betis for baby. Ile sikit. Kalau misi nak panggil baby tak apa pak cik. Misi mai baby. Segarlah pak ciknya. Hak sakit cepat siap. Dah misi comel pula panggil baby. Tak ada apa satu lebih pada bening lah pula. Okey. Jadi nak rayaknya semaya ni mesti kena ada perbuatan tertentu, bacaan-bacaan tertentu, dan juga dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir ni wajib kepada kita menyerah diri. Ramai orang juga takbir ala kadar juga. Ada takbir lagu ni ada, memang sepenuh best. Allah, ni best. Takbir ni kena buka. Takbir ni tanda lagu mana? Tanda menyerah diri kita pada Allah. Allahu Akbar. Seolah-olahnya supaya nak tembak. Orang nak tembak, polis nak tembak. Penjahat nak tembak. Tapi penjahat biasa, bakal tak suruh angkat tangan dah. Bakal tak gitu, biasa polis. Angkat tangan. Dalam cerita lah, amo tak pernah tengok lagu tu. Angkat tangan. Dok cik, amo tak salah cik, tak salah. Itulah takbir, cara takbir sebenar. Nak akak sini pun boleh, nak akak sini pun boleh, tak kisah. Nak akak sini pun boleh. Ada tak orang tak berdiri? Ada cik, am tak salah. Ada. Maknanya berserah diri pada Allah. Kalau depan polis kita takut, depan Allah lebih lagi. Ni dok tang depan pak gelak sikit takut juga aku atu. Polis lagi lah takut. Tang PKP bawa tengok lapun lak kan debar. Hok mana jatuh, kau sakit jantung. Takut juga polis mari takut kena igak. Ada tang PKP baru ni. Jangan takut pada Allah. Takbir yang kedua salam. Salam tu adalah penutup terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Habis dah. Salam pertama tu selesai dah. Assalamualaikum habis dah sebenarnya. Warahmatullah sunat dah. Yang kedua, Assalamualaikum pula sunat dah sebenarnya. Lepas tu pula rauk pula mazhab Syafi'i kita ramai ulama rauk muka. Maka geger pula tanya. Ada yang kata haram rauk muka. Ada tak dengar?
Ada tak dengan siapa je dengan kata haram raut muka? Nah, dia kata haram raut muka. Nah, jadi bendanya gini. Benda tak ada istilah haram pun sebenar lepas pada semaya. Kalau bunyilah kata haram raut muka, royak kepada orang, tanya dia. Kalau katalah semaya, contohnya wisalat assalamualaikum, dah habis dah semaya, selesai, penutup dah. Nah, lepas pada semaya boleh ke tak nak belunjung? Dia berkata boleh. Boleh ke tak kita ni nak berjalan lagi mari boleh? Boleh. Nak sapuh-sapuh boleh ke tak? Boleh. Sapuh muka pun boleh. Apa masalah? Sapuh-sapuh pun boleh. Apa tu sapuh muka? Muka pun boleh, tak ada masalah dah. Jadi cuma ulama ada buat sapuh muka saat ni niat kosaknya minta jauh daripada, ada kata jauh pada penyakit, ada minta jauh daripada minta sesada, ya Allah ampunkan segala dosaku, ya Allah terimalah. Macam doa lagi di ketika raut muka. Dan ulama banyak lagi doa-doa lain lagi lah nak ayatnya, tapi tidak wajib, itu sunat sahaja. Sunat bukan pada perbuatan, sunat pada bacaan doa. Tetapi ramai ulama buat, maka tak ada masalah kita buat dah. Okey. Soalan pertama, baru pertama tu. Soalan kedua, dia kata gapo dia gak? Ni hamba bawa cara Kelantan lah kalau sini sebenarnya. Apakah dia yang dikehendaki dengan perkataan di sini? Jadi bunyi skema sangatlah. Jadi hamba bacanya dengan cara supaya bahasa Kelantan kita. Gapo dia gak? Hak maksud saat ni tu. Di sini maksudnya hak saat ni, hak istilah saat ni. Maksud hak ada bacaan tertentu dan juga dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salat. Gapo maksud sini? Okay. Dan dia kata wajib ke memperdengarkan untuk dirinya, iaitu takbiratul ihram ni wajib ke tak? Sebab apa dia tanya soalan ni? Sebab ramai juga pokok kita ni ada juga hak style takbir bisik. Ada juga lagu tu. Macam sepangin nak ke heriok pun dah. Kucing kerong pun ada. Ada belakang macam-macam. Nah, jadi gapo dia takbiratul ihram tu sebenar? Tu soalan bawa. Ya kena ada gua-gua baru segar sikit ni kat serius sore-sore. Bukan dia hamba tak semangat kalau senyum berlaku akan segar sikit hamba. Acik senyum dah sore-sore. Gitu dah. Okey. Dikehendaki dengan perkataan di sini ialah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram maksudnya adalah maksud kena bunyi itu lagu mana dikehendaki perkataan dari segi perkataan bermaksud rukun qauli. Rukun qauli maksud perkataan wajib mesti kena dengar telinga kita. Jadi tak boleh hak lagu kucing kerong sana tak boleh. Tak boleh. Hak lagu nak keheriak pun tak boleh. Dok lagu tu. Amo pernah tengok dok. Mujo dok puh. Mujo tak dok tu. Kalau hak tu nak bok nak tembok kat orang lah. Nah, hak bonyong kucing kerong pada juga. Nah, hak tu tak boleh. Lagu mana nak? Allahu akbar. Kena dengar telinga kita. Tu imam dengar kepada semua takbir Allahu akbar. Tapi kita sendiri wajib kena dengar sendiri. Okey. Tahap dengar ni lagu mana? Ada orang kata pula, dia kata dengar-dengar ni ada juga ustaz ngajar. Dia kata kalau rukun qauli bisik tak sah, dia kata. Maka dia kata patut kalau bisik tak sah, tak kena baca kuat. Baca kuat tak ganggu orang pula. Nah, maksud ustaz tu betul dah, cuma kita salah faham. Maksud bisik saat ni hak bisik tak bunyi ni. Tu tak boleh. Tapi kalau hak bunyi lagu mana? Allahu akbar. Bisik tapi dengar. Hak tu boleh. Memang nak lagu tu. Tak selah. Allahu akbar. Kejut orang tepi ni pula. Sebab apa? Sebab kalau katalah kita takbir, gapo dia lah kita baca dulu dah. Pertama takbir, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga lepas Fatihah tahiyat akhir, yang ketiga tahiyat akhir wajib kena dengar. Yang keempat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terakhir adalah salam kena dengar.
bagi salam. 5 ni wajib dengar. Hak lain tak dengar pun tak apa. Basic. Tu tak apa. Tapi 5 ni wajib dengar telinga kita. Wajib. Jadi lagu mana caranya? Kalau kata dengar ni terlebih daripada diri kita, kalaulah jiran sebelah ni hanya dengar, maka itu ghalib, biasa sahaja. Kalau jiran sebelah dengar. Tetapi kalau jiran sebelah lagi dengar hak nombor 2 tu, maknanya hak dekat derahlah. Hak nombor 2 dengar juga, bermakna hukumnya telah pun menjadi makruh. Hak nombor 2, 1, 2 makruh. Tapi kalau ketiga dan keempat dengar lagi, tu maknanya hukum dia telah pun bertukar menjadi haram. Ada setengah ulama kata kalau ketiga baru makruh tahrim, keempat baru haram. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amu dengar macam-macam dah, amu jumpa minta maaf. Tu belum hak takbir. Amu jumpa dah. Amu teringat hak jitera, bukan jitera. Alok start. Alok start kau. Alok start. Alok start pada. Kita tak reti kok bahasa utara dak. Alok start amu dijemput masa tu radio RTM Kedah panggil hamba masuk radio. Kita pergilah. Lepas habis apa betul hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Tak. Kita boleh jamak tapi menghormati sembahyang Jumaat juga. Okey. Kalau sebut bab jamak sani, anak royak sikit. Semaya jamak ni kalau kita turun sebelum daripada subuh, sebelum daripada subuh, maka sunat sahaja kita berhenti semaya Jumaat. Tapi kalau kita berhenti kita bergerak daripada rumah hari Jumaat selepas subuh, maka wajib kita kena berhenti semaya Jumaat. Boleh nak jamak takdim selalu asar pun boleh, tak ada masalah, tapi wajib kena berhenti menghormati hari Jumaat. Tapi kalau tu hari Khamis lagi tak pergi pun tak apa. Tapi kalau kita pergi walaupun tidak sunat kena pergi, tapi kita pergi juga menghormati waktu Jumaat, dan ketika tu hari Jumaat situ maka boleh pahala pula. Okey. Gadis ni hak takbir ni hak terganggu hamba. Hamba royak dah kada hak kedah hamba maya. Terganggu, akak takbir terganggu. Hak takbir tu sebenarnya tak perlu kau perlunya takbir ni kalau kira sepamuk tak ni lah. Takbir Allah macam supa dengan tak supaya orang nak tembak sana berserah diri. Habis dah gitu. Ni dak hamba jumpa ni di Kedah hamba ingat benar lagi. Siapa sakit ni nak bera ni, gapo orang panggil lengan hamba ni. Kita akan takbir Allah, tangan gigi. Allah bu nyong kita tolak. Kata nak mayang mana ni? Pergi pula tangan hamba. Hamba pun berhenti, sodoh biar ikut dia dulu. Sodoh hamba tengok dia. Dia mayang kan? Tak masuk dia lagi. Aduh main gini. Tu je lari tangan hamba tu. Bat tu barulah tutup. Lepas tu pula semaya pula Bismillahirrahmanirrahim. Dengar belaka. Haram hukum dia bukan benda main-main. Gua-gua juga haram hukum dia. Kalau main terganggu orang haram. Kalau baca siapa kau lebih tu email rokok tidak sujud antara dua sujud pula. Lepas sujud kedua dia panggil sujud rukun ketiga panjang. Bila tu email terakak kepala kita belum lagi rokok, maka batal dah semaya kita. Kalau tak kat kepala dah. Kalau katalah tu email nak sujud dah, sujud kedua dah, maka cepat-cepatlah rokok selalu. Sami Allah sorang lah, tapi tidak dikira rakaat tu, kena tambah semula. Tapi tak batal. Semaya tak batal. Okey, jelas itu dah. Lepas tu dia tanya soalan pula, wajib kau perdengar. Okey, semua itu saat ni hak 5 perkara saat ni, iaitu takbiratul ihram, al-Fatihah, tahiyat akhir, tahiyat awal dak dah. Bisik pun tak apa, tapi dengar lagi bagus. Selawat ke atas Nabi dan bagi salam, rukun qauli dah. Wajib diperdengarkan untuk dirinya sahaja dan makruh jika ia mengganggu musalli, iaitu orang hak semaya sebelah. Hukum dia makruh. Dan makruh saat ni kalau kata ganggu sebenar siapa sebelah ni hamba sendiri ni tak usahkan ni hak duk orang hak ngajar kitab fiqh sendiri ni pun terpengaruh juga.
Amos semaya di Kuala Keren sekali, tempat orang berhenti RNR seperti kita ni pun berhenti kat ni lah, tempat orang nyenggoh. Jadi bukan tempat tu sungguh, ada orang nyenggoh. Amos semaya sebelah dia. Kita nak baca dah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amos sendiri ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia duk mai Ar-Rahmanir Rahim. Terganggu. Bahkan Amos sendiri Maliki Yaumiddin. Duk siratal ladzina an'amta alaihim Maliki Yaumiddin pula. Ni sebab Islam kata haram. Sebab terganggu. Tak boleh sampai terganggu gitu. Kalau kata ada lagu tu, buat bilik khas ke dia tak bocor ujung, buat bilik VIP. Abang Mak minta maaf banyak Abang Mak. Abang Mak ni taraf VIP. Ataupun VVIP. Taraf semua yang datuk ni Abang Mak ni. Jadi kita buat bilik khas untuk Abang Mak. Kedak suara lagi kita buat. Tak boleh ganggu dah. Buat bilik khas untuk dia. Kalau terganggu sangat, kalau sikit-sikit tak apa dah. Okey. Itu yang kedua. Soalan yang ketiga. Ya depak soalan je. Ada soalan boleh mari. Soalan yang ketiga, gapo dia yang dikehendaki dengan perbuatan pula? Okey. Dan apakah hukum jikalau ketinggalannya, iaitu hukum tinggal perbuatan pula? Lagu mana hukum kalau tinggal perbuatan? Okey. Gapo dia? Perbuatan dalam sembahyang iaitu berdiri betul bagi orang yang kuasa, bagi orang yang mampu. Okey. Bila kita sebut sini bagi orang yang mampu, kita kena jelas satu benda. Sebab ramai juga orang tak faham tentang bab duduk atas kursi. Dah. Berdiri betul ni bagi orang yang mampu. Kalau katalah contoh jenis bokok, maka kena betul sebenarnya. Jangan layan sangat bokok. Kecualinya meme bokok saat ni tu meme dah jadi tak leh nak betul. Maka tak apalah bokok. Tahu tak? Kita jenis bokok gitu dah. Tai semaya berdiri kena betul. Tapi tak leh sakit. Tak apa, duduk bokok pun. Nampak tak? Okey, pertama. Yang kedua, duduk atas kursi saat ni. Sekiranya kita ni ada orang tanya hamba dalam ngajar, dia kata, "Ustaz, apa hukum orang semaya atas kursi?" Hamba kata ada boleh dan ada tak boleh. Ada haram dan ada harus. Lagu mana haram? Haram kepada orang yang boleh berdiri tetapi dia tak boleh nak rokok. Bukan rokok, biasanya tak boleh berdiri, dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud ataupun dia tak boleh duduk antara dua sujud, tak boleh lipat lutut. Kebiasaan berlaku. Tapi dia mari duduk atas kursi pula, duduk lalu. Allahu akbar. Mak duduk sepamba ni. Allahu akbar. Maka batal semaya dia. Kenapa? Kerana dia boleh berdiri sebenar. Tapi dia sedap nak duduk sedap. Moga alih-alih duduk terus senang. Ni sebab tak ngaji, alih-alih duduk terus senang. Duduk terus pula nyanda pula. Sedap pula nyanda. Amo aja tengok semaya dalam TV tu, Saudi tu. Kursi sepongeh kursi raja mah. Duduk relax. Semaya atas kursi pertama tak boleh nyanda dah. Walaupun ada tempat nyanda, tidak boleh nyanda. Ambo ngajar, sepanjang-panjang ambo ngajar, baru sekali ambo nyanda. Tak cakap doa. Ambo ngajar duduk gini, tak nyanda ni, duduk ni buat perhiasan ni belakang ni. Duduk gini jadi malah takutnya tak tobik semangat. Jadi tobik ngajar, orang ngatuk lah. Okey. Jadi semayanya kalau mampu berdiri, kena berdiri. Okey, kursi duduk mana pula? Kalau sekiranya kita mampu berdiri, bermakna kaki kita kena duduk dalam saf. Kalau kita nak pahala saf lah. Kalau kita nak pahala saf berjamaah, maka kita kena duduk kaki kita dalam saf. Maka kursi duduk belakang. Bila kursi duduk belakang, akan berlaku masalah kepada saf belakang. Okey. Pertama, kalau ada tiang ke, tabung ke, dinding ke yang separuh sah, contoh macam sepupu adik kita duduk belakang ni. Dia duduk saf, ada ruang lagi, maka boleh letak kursi contoh. Maka situlah tempat sembahyang yang paling sesuai. Mana orang nak duduk pun tak boleh dah, boleh letak kursi alik belakang. Jadi boleh duduk diri. Nampak tak? Ataupun dia sembahyang di tepi-tepi, sembahyang tepi sekali. Ruangnya dia kalau contohlah ada lagi ruangnya orang mari nak sembahyang, nampak kosong, kita tengok ada kursi. Maka hak situ boleh duduk siapa? Budak saja boleh duduk.
Dah. Maka jangan kita kena fikir kat orang juga. Semaya tepi lah. Jadi kalau situ biar budak semaya. Sebab dia kena kursi duduk belakang. Kursi duduk belakang sebab kaki duduk atas saf. Tetapi kalau orang yang tidak boleh berdiri, barulah kursi dia ni duduk di atas saf. Dan punggung dia lah saf sama dengan orang. Itu berdiri betul. Kena faham dah. Okey. Yang kedua, rokok. Rokok pula, pertama sekali sunat rokok adalah kena betul tulang belakang. Tulang belakang mesti betul ni seolah-olah macam huruf L. Nah, betul tulang belakang. Dan sunat kepada kita menyentuh, bukan sunat ni, wajib menyentuh lutut. Okey. Sunat kalau kata kita ni sentuh lutut boleh pahala. Boleh pahala sunat ke apa? Sunat pahala kerana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah semaya. Boleh. Dan kalau kita pegang betih, katakan contoh, pegang betih, maka boleh juga sah juga semaya, tapi tak boleh pahala seperti mana Rasulullah semaya. Kita pergi pegang buku lali ke, contoh kita bagi orang senemen duk berapak semua perut ni ke kaki duk biasa lagu tu. Jadi semaya pun nak senemen juga. Oh, semaya pun berapak perut di paha, katakan contoh. Maka kaki pergi buku lali, katakan contoh. Nah, bukan tak boleh. Nah, kalau lagu tu boleh lagi, tetapi janganlah sampai rapat, sampai hilang bentuk rokok. Sampai kita buat pegang pohon terus. Tu bukan rokok tu senemen terus. Tapi contoh masih rokok, tetapi kaki tangan kita panjang sangat. Contoh, maka kita pergi buku lali, dibolehkan tetapi tak boleh pahala sunat. Pahala rokok tak boleh. Okey, kalau kata kita pergi pohon pula. Ni contoh. Kita pergi gini kan. Ramai juga amal tengok. Dia berasa tak cekak kawan dia pun pergi pohon, dia buat gini. Dia rokok dah. Rokok betul dah gini, tapi dia tak pergi lutut. Dia letak pohon, dia buat gini tangan ni. Dia buat gini tangan. Hukum dia batal semaya, tak sah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan ni, mesti rokoknya setuh kecuali pada orang tak mampu. Orang tak mampu tak apa. Jadi hak mana pergi pohon tu bukan dia tak say tu, dia tak mampu. Contoh dia sakit, dia berlokok sikit je. Sikit dia gini lah. Dia pun berbestuh ya pohon. Ambil syarat. Tak apa. Orang tak mampu tak apa. Yang tak lehnya orang mampu tapi sengaja buat gini. Tak leh. Itu rokok. Dan sebenarnya ada satu rahsia dalam rokok. Ketika mana kita betul lagu ni, kita betul tulang belakang setuh ni, kita terik tulang belakang, sebenarnya itu adalah satu senemen tulang belakang dah. Dan setengah ulama kata malaikat mari tarik betul tulang belakang kita. Ada setengah ulama ayat. Dan ketika itulah kalau contohlah ni hak duduk, kalau duduk nyanda mungkin tak lengah. Hak tu duduk nyanda, hak tak ada dia ni. Macam Pak Abang duduk selo ni, Pak Abang kita wajib hijau ni. Duduk lama lengah ni, ustaz pun lama kuliah bos saya aku gapo dia ngomong ngajar. Serabut aku. Contoh. Tai rokok betul terik. InsyaAllah betul tulang belakang ni. Lepas ni kena rokok betul. Hak lengah-lengah hilang insyaAllah. Okey. Seterusnya, apa dia mana saat ni? Rokok. Okey, i'tidal pun sama jika mampu. Kalau kata tak ketak i'tidal sikit biar beza dengan waktu qiyam. Okey, seterusnya sujud. Okey, sujud pun sama jika mampu. Kalau tak mampu, maka boleh sujud sedikit, cuma biar beza dengan rokok. Sama ada atas kereta ke. Kita sihat nak main atas kereta juga boleh ke tak? Masjid ada contoh Lubuk Jong ni. Nak semaya juga atas kereta, boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Kejut aku ada pula boleh ustaz. Semaya sunat boleh, untuk semaya sunat sahaja. Semaya wajib tak boleh. Kecuali hak sani, hak terhimpit sani tak boleh berkopi tu kereta, nak hormat waktu. Terpaksa semaya waktu atas kereta pun. Tapi kena qada balik. Untuk semaya sunat, contoh semaya sunat duha, dibolehkan. Tetapi kebanyakan ulama tidak membenarkan saja-saja nak buat, tak boleh. Kebanyakan ulama. Tapi ada setengah ulama boleh saja-saja nak mayat atas kereta, saja-saja boleh. Walaupun tak ramai. Tetapi kebanyakan ulama kata boleh semaya atas kereta, semaya sunat sani, contoh semaya duha, kepada orang yang biasa dia semaya duha semua dah. Dia sama semaya duha dah. Cuma pada hari ni gaduh nak pergi kerja tak ada semaya duha. Maka boleh semaya duha di atas kereta.
Amo sendiri memang banyak semain kereta, semain duhasa, lain dah. Dan sebab gaduh-gaduh kita nak pergi mana meeting dan sebagainya. Okey. Seterusnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Okey, ketika iktidal saat ini terlupa. Iktidal ni ada bacaan para sahabat. Kalau boleh, kalau orang tak tahu lagi, sami Allahu liman hamidah, kita pun rabbana lakal hamd. Hak tu hak standard. Hak tidak standard, hak luar biasa sikit, tambah sikit. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Boleh tunggu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Tu sahabat baca, bukan Rasulullah baca. Tapi Rasulullah puji dia bacaan dia. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Barulah Allahu akbar. Okey, sujud antara dua sujud. Dan sujud yang kedua, seperti mana mau bagi tahu tadi, kalau berimam, imam angkat kepala maka batas sembahyang. Kemudian qiyam semula. Qiyam semula sebagaimana semula, begitulah pada rakaat yang baki mana supaya pertama lah. Hendak berbuat semua itu dengan tamakninah. Mesti kena buat dengan tamakninah tak boleh buat dengan cila-cilu cup. Lagu mana tamakninah tu? Ada qadar tamakninah. Qadar tamakninah ini ialah sekadar subhanallah sekurang-kurangnya. Jadi contohnya rokok kita gaduh, katakan contoh, maka kita tak boleh nak baca. Tapi rugilah sebenarnya. Baik kita baca sekali daripada kita buat qadar subhanallah bangun pula, sebab ia tak wajib sebenarnya. Cuma rukun qauli tak ada 5, rukun fi'li hak sani semua rukun fi'li. Kita buat belakang rukun fi'li, tetapi rukun qauli kita baca, hak dengar saat ni hanya hak wajib sahaja, rugilah. Jadi moleknya kita duduk rokok, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada dua hadis di situ. Satu hadis sahih kedua-dua. Satu hadis subhana rabbil azimi wa bihamdih. Yang kedua subhana rabbil azim saja. Sekat tu je. Subhana rabbil azim. Kalau sujud pula subhana rabbil a'la, sekali saja. Bukan sekali, maknanya baca 3 kali, cuma baca pendek. Subhana rabbil a'la. Tak ada wa bihamdih. Hadis lagi ada subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kedua-dua sahih. Hadis sahih kedua-dua. Cuma sanad lebih kuat kepada yang hak tak ada wa bihamdi. Subhana rabbil azim ataupun subhana rabbil a'la. Hak tu lebih kuat, tapi kedua-dua sahih. Maka kalau kita nak buat kedua-dua pun tak ada masalah. Contoh Allahu akbar rakaat. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi. Contoh. Cuma jangan tambah siapa subhana rabbil azim mi wa bihamdih, jadi 2 mim. Itu tak boleh. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Kalau sambung barulah wasal. Subhana rabbil azim mi wa bihamdih. Okey. Habis situ tamakninah qadar subhanallah sekurang-kurang. Jikalau ketinggalan mana-mana perbuatan, kalau kata tertinggal mana-mana perbuatan rukun saat ni, maka hendaklah ia mendatangkan selalu dengan segera, hal keadaannya adalah wajib, dan keterangan lagi akan datang. Maknanya kalau tertinggal maka kena buat segera. Katakan contoh saat ni, kita ni lambat baca Fatihah, waswah kecemani hulugan medu saat ni. Bismillah, tu waswah kecemani hulugan medu tu. Bukan setakat waswah saja dah, waswah kecemani hulugan medu dah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-rahmanirrahim. Lekat, tak masuk-masuk. Orang tu imam rokok dah. Sami Allahu liman hamidah, kita maliki yaumiddin. Tu imam Allahu akbar sujud, kita ihdinas siratal mustaqim. Contoh, tu imam pun Allahu akbar antara dua sujud. Maka tu imam pun Allahu akbar sujud kedua, maka kita walaupun tak baca siratal ladzi, terus rokok selalu. Rokok dengan cepatlah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sesop habis. Tetapi rakaat itu tidak dikira, kena tambah semula. Kena tambah semula. Lambat sangat. Siapa suruh lambat? Lambat tinggal bah. Okey.
Habis soalan yang ketiga. Mari soalan terakhir pada kitab ni pada malam ni ialah berapakah solat yang difardukan pada tiap-tiap hari dan malam dan bilakah difardukan? Ni kisah ya ni, tak nak asal bacalah alih-alih. Solat yang difardukan ialah zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Nah, difardukannya pada malam Isra dan Mi'raj, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi 10 tahun 3 bulan. Omong lepas daripada kematian Sayyidatina Khadijah dan juga kematian pak saudara dia Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib tu kan apa pun tak ingat. Pak saudara lah, hak kesayangan dia meninggal. Maka tahun yang dia sedih tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pergi naik pergi kepada Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj naik burak. Naik kuda terbang. Tu minyak burak wak gumak amat terbang dak. Wallahu alam. Burak dia ada dia punya tersendirilah. Wallahu alam. Cuma khilaf ulama kata macam kuda. Ada kuda, ada sayap dan sebagainya. Tu khilaf ulama. Pada malam 27 daripada bulan Rejab dan subuh pada qadar subuh pada hari itu tidak diwajibkan kerana tidak mengetahui cara-cara mengerjakannya. Lepas turun tu subuh mula-mula solat tu Rasulullah tak boleh buat lagi sebab tak tahu cara nak sembahyang. Zuhur bermula yang pertama, bermulanya ialah Jibril mari ajar sembahyang. Tu kisah sejarah sembahyang dah. Soalan-soalan yang ada tanya hamba ni akhir hamba baca dah insya-Allah dah. Adakah perlu lagi kita berwuduk untuk solat selepas kita mandi wajib? Mengangkat hadas besar. Soalan yang sangat bagus. Pertama sekali sunat. Sunat jawapan dia adalah sunat untuk kita berwuduk kembali kalau sekiranya kita tidak niat ataupun kita tidak ambil apa panggil tak ikut susunan. Tetapi kalau kita ikut susunan, maka tak perlu dah berwudu. Lagu mana? Dan pahala terus dapat. Iaitu kalau nak mandi hadas, ni yang amo yakinlah jawab terus dah. Cara dia adalah waktu nak mandi junub berhadas tu, kita cuci di tempat-tempat yang boleh membatalkan wudu, iaitu di kemaluan dan juga di bawah di dubur dah. Maknanya depan belakang cuci belakang. Cuci belakang, duduk molek dulu. Minta maaf. Kalau bab fiqh kita kena jelas. Kalau kita tak duduk, kita duduk diri, contoh kita, lah ni orang style mandi hujan dah. Tu sebenarnya molek mandi duduk cakung sebenarnya. Sebab apa? Cakung ni pentingnya untuk nak perata di tempat yang nak gana hak bawah tu. Mudah kita royak terus-terus lah mudah dah. Jangan marah. Orang panggil berkeriput. Tempat keriput bawah tu kena air molek. Kalau katalah ada paik comel, gosok molek dan sebaiknya gosok sedikit di dalam minta maaf punggung saat ni biar di bira-bira tu biar kita boleh masuk sedikit. Jangan sampai terlebih hari. Masuk ujung sahaja. Kalau terlebih, kalau boleh puasa, batal puasa. Atau kalau puasa sunat pun batal puasa. Kalau ujung jari saja macam apa hak panggil nak timbul isi ni, maka dimaafkan lagi, dicuci setakat boleh. Cuci situ dulu, cuci kemaluan, cuci tempat mana batas semaya, lepas tu kita pun startlah mandi junub daripada atas dan sebagainya, bawa cuci situ. Sapalah last sekali basuh kaki, maka tak perlu dah kita berwudu. Tak perlu kita berwudu. Selesai masalah berwudu. Tetapi kalau kita berwudu semua sekali siap, semua sekali dah, lepas wuduk tu nak ambil pula, katakan contoh, buat cara tu dah, lepas tu berwuduk pula, katakan contoh. Lepas tu nak ambil wuduk pula, maka pahala sunat yang macam supaya baru wuduk. Sebenarnya angkat hadas kecil dah terangkat kalau kita buat cara lagu tu. Tetapi kalau kita mandi junub dengan cara last sekali baru kita pergi basuh bawah tu, maka wajib kena ambil wuduk. Sebab apa? Sebab kita jadi batas mula, dah setuh tempat batal ke wuduk. Jelas dah. Jelas tak soalan tak? Pertama, sesar masalah pertama.
Soalan kedua pula, jika seorang ibu tidak solat kerana sakit tenat sehingga meninggal dunia, apakah si anak, ya reke sikit ni, tulis saya comel pasal dia dah, si anak perlu qada sembahyang ibu tersebut? Bagus juga soalan ni, sangat-sangat banyak berlaku dah. Okey, pertama, asal semaya ni dia wajib qada. Pertama, yang kena bayar fidyah adalah puasa sebenarnya. Sebenarnya puasa. Tetapi ada pendapat ulama mengatakan boleh juga, tapi pendapat tu sangat lemah. Lemahlah sedikit saja penyokong, kerana tu pun kerana terlalu banyak tinggal semaya, maka boleh juga bayar fidyah. Boleh ganti dengan fidyah. Tetapi sangat lemah. Yang sebaiknya adalah anak kena qada bagi pihak ibu, anak kena qada bagi pihak ayah dan sebagainya. Boleh nak qada hak pak saudara pun boleh, siapa-siapa pun boleh. Niat qada dan niat dalam diri qada hak siapa, fulan bin fulan, boleh, tak ada masalah. Ada ulama yang sangat kuat ibadat, nama dia tak silap Imam Al-Kisai. Dia juga mujtahid mutlak. Dia ni sengaja pergi cari waris-waris dia, siapa dia yang tinggal semaya, yang sudah pun tinggal arwah-arwah dulu, mari semua kamu nak qada belaka. Sebab apa? Sebab anak ataupun siapa-siapa yang qada ni, dia boleh pahala yang sama, dia pun boleh pahala yang sama seperti mana orang dia qada saat ni, terhapus dosa. Tapi maknanya soalan ni adalah memang perlu qada dan pahala dosa bila anak ataupun waris yang semaya qada kepada dia, maka tidaklah tidak diazablah dia. Maknanya terbayar hutang dia. Anak boleh bayar hutang, tak ada masalah, pewaris boleh. Cuma ayat lalu fidyah pun ada ulama kata boleh, tetapi lemah sangat. Okey, jelas juga soalan tu jawab 100%. Beres. Mencari soalan yang tak boleh jawab dan soalan yang 50-50 meroyak dah. Okey, soalan seterusnya kau ada lah, kita pergi belakang dia, tak ada lah. Betul dah, tak ada. Okey, soalan seterusnya, boleh tak ustaz kongsikan ilmu untuk mencapai kesempurnaan diri? Ni bukan soalan ni minta perkongsian dah. Kesempurnaan diri ni, nak kasih ilmu kesempurnaan diri payah juga. Sempurna tak sempurna dalam bentuk mana ni? Tak sempurna dalam bentuk rupa ko, bentuk ibadat ko, ilmu. Okey, nak kongsi ilmu, kalau ilmu payah banyak nak ngaji ni kalau kiranya. Mungkin ibadat ko, mungkin ibadat. Okey, amo ayat ginilah. Satu benda kalau kita nak kongsi ilmu ni ataupun ibadat ni sangat payah, banyak kalau nak kira. Tetapi kita ambil hak raja dia, ataupun kita panggil hak pahala-pahala besar. Pertama sekali pahala besar, apa dia? Pahala besar pertama sekali mendengar ilmu dalam majlis ilmu, khairun min sittina sanah. Hak tu lebih besar lagi. Kenapa? Lebih baik katanya Rasulullah, siapa dia mendengar ilmu agama, memahami ilmu agama Allah malam ini, semua ni dapat belaka insya-Allah. Yang penting ikhlas. Jangan ada hak seposan ni. Bahasa ustaz ngajar berapa, berserabut aku. Hak ni mungkin tak boleh. Mungkin tak boleh, wallahu a'lam. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Itu kerja Allah Taala dah. Jangan ada hak serabut gambar dah. Okey. Jadi kalau katalah ilmu ni, pertama sekali dengarlah ilmu agama, carilah majlis ilmu gapo-gapo. Dengar asal ilmu agama insya-Allah. Cuma pastikan hak amo mari hak sesi lepas, jangan dengar ilmu majlis orang yang ulama usul, jangan. Walaupun dia ngajar comel, walaupun dia ngajar sedap, walaupun dia ngajar nakal, walaupun dia ngajar seronok, faham, walaupun hadis, walaupun tafsir, beringat, jangan dengar. Kalau memang dia pernah menyebut perkara-perkara yang khilafiyah, bab-bab tahlil ke, bab salat atas masjid ke, bab apa lagi maulid ke, di kubur ke dan sebagainya, dia sebut benda-benda khilaf, maka jangan dengar. Tak boleh dengar. Kerana apa? Kita menyokong orang buat perkara mungkar di atas masjid. Hamba ayat dah baru ni dah. Kalau ada lagu tu, bangun, jangan duduk dalam masjid, biar kosong masjid. Biar jadi luar biasa sikit. Mana pelik, masjid Lubuk Jong tak ada orang malam ni.
Sebab apa? Sebab Tok Sim menyokong ustaz yang bermasalah mengajar. Bukan ustaz tu kita marah nak kita timbuk tak apa dak. Bukan. Kerana apa? Kerana kita Sim. Kita tak boleh nak marah dia sebab dia bukan niat dia lagu tu sebenar. Cuma dia telah dipesongkan oleh guru dia. Bukanlah dia sendiri ulama usul, bukan. Dia terbawa ilmu ulama usul. Maka kita tak boleh sokong. Itu. Jadi yang pertama kepada yang menanya soalan ni ialah banyak ke dengan ilmu agama, terutamanya ilmu fardu ain, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan juga ilmu akidah. Macam malam ni ilmu fiqh yang kita ngaji ni. Dah. Okey. Jadi moga-moga dapat semua khairul min sittina sanah, dah lebih baik daripada ibadat 60 tahun. Okey. Yang kedua, zikir. Dah. Biarlah hamba jawab lalu. Ada satu soalan yang WhatsApp ke hamba sebenar. Dia WhatsApp ke hambanya adalah 2 hari lepas kalau tak silap. Dia tanya, ustaz, apakah kelebihan berselawat? Dia kata. Hamba kata panjang nak jawab dari WhatsApp ni. Hamba kata hamba akan jawab dalam sesi kuliah hamba. Hamba jawab lalu. Sekian molek dengan ni. Kelebihan berselawat. Kenapa? Kerana dalam hadis sahih, seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Satu hari dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ni zikir macam-macam dah, doa banyak macam-macam dah, dia kata. Cuma aku nak tanya nak tanya kamu ya Rasulullah, berapa persen daripada masa yang aku berzikir, berdoa saat ni nak berselawat kepadamu ya Rasulullah? Contohlah dia berzikirnya 4 jam contoh. Jarang orang zikir 4 jam kalau dulu ni. Kalau dulu biasa je. Kita ambil 4 jam. Maka ya Rasulullah, aku okey kau tidak kalau aku ni berselawat kepadamu 1/4 daripada zikir-zikir lain. Zikir ya Latif, ataupun subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, besar kelebihan dia. Banyak lagi dah zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Hak zikir hari aku ni. Maka sahabat ni Ubay bin Ka'ab tanya, ya Rasulullah, aku nak ambil selawat padamu ni 1/4, cukup dah ke dah? Okey dah ke dah? Gitulah soalan dia lebih kurang. Maka Rasulullah kata, terpulailah. Terpulailah nak selawat banyak mana pun. Cuma kalau lebih banyak, lebih baik. Kalau banyak lagi, lebih baik. Dia kata. Dia pun tanya pula, ya Rasulullah, kalau macam tu, aku buat separuh daripada waktu aku ni berselawat kepadamu. Maknanya kalau 4 jam kat 2 jam berselawat saja. 2 jam lagi barulah ngatik ke, istighfar ke dan sebagainya, contoh. Maka Rasulullah pun jawab pula. Jawab yang sama. Dia kata, terpulanglah banyak mana pun. Cuma kalau banyak lagi lebih baik. Dia pun kejut. Dia pun tanya, kalau gitu ya Rasulullah, aku berselawat kepadamu 3/4. 3/4 berselawat kepadamu ya Rasulullah. Dia nak dengar apa dia daripada Rasulullah. Dia nak dengar Rasulullah kata, cukup dah, banyak dah tu. Okey dah tu, memadai dah. Dia nak dengar tu. Tapi Rasul tak jawab lagu tu. Rasul jawab kata, bila tanya 3/4, Rasul jawab yang sama lagi. Rasulullah kata apa? Okey dah. Buat bagus dah, terpulailah nak buat banyak mana. Tapi kalau lebih banyak, lebih baik. Jawab gitu juga, lebih kurang hak soalan jawab lepas-lepas. Maka dia pun fahamlah makna maksudnya Rasulullah berselawat banyak ni adalah digalakkan. Maka kalau gitu ya Rasulullah, aku akan berselawat kepadamu sepenuh masa zikirku, hanya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Bila kamu berselawat kepadaku lagu tu, dia kata, maka segala permintaanmu diterima Allah. Dan segala kamu akan mendapat rahmat Allah. Banyak sangat kelebihan berselawat ni. Dapat rahmat Allah, dapat keampunan, dapat segala apa yang dihajati, dan juga dapat segala kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Banyak sangat, hamba tak apa ingatlah. Disembuhkan penyakit dan sebagainya. Banyak sangat berselawat ni. Sebenarnya kalau katalah contoh nak kongsikan ilmu untuk mencapai kesempurnaan, hamba jawab banyakkan berselawat. Sebab apa? Banyak-banyak zikir dalam kita dengar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau zikir gani dapat kelebihan, dapat sebesar-besar dunia, seisi dunia. Dan sebab ada perumpamaan, dapat gani, dapat zikir gani, dapat ni, dapat dan sebagainya. Tapi selawat kita perasan tak?
Berselawat sekali, Allah akan berselawat kepadamu 10 kali. Allah sendiri. Maknanya tak ada perumpamaan yang boleh diberi. Nak buat pertukaran dengan selawat ni, tak boleh buat pertukaran dengan benda lain, dengan dunia. Allah sendiri selawat kepada kita balik. Nak royaknya 10 kali ganda kebaikan apa yang kamu buat. Dalam hadis lain kata pula, kalau berselawat 10 kali, maka kamu akan diangkat darajat kamu 10 tahap. Maka akan diampunkan dosa-dosa kamu 10 benda. Dan akan ditunaikan 10 perkara. Dalam hadis lain kata. Tu kalau 10, kalau 1000, 10,000 lebih lagi lah. Baru ni hamba ada ijazah ke tak? Istighfar. Tu antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ni sangat zuhud, sangat rendah diri. Dia tak suruh mung berselawatlah kepada aku banyak. Mung berselawat aku banyak. Dia tak ayat gitu. Terpulang dia nak kepada keikhlasan kita. Jadi nak ayat kalau contoh kita buat, contohnya pertama kita istighfar. Contoh amal ijazah dah ramai baru ni dah. Amal ijazah baru ni. Pertama istighfar. Ni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma hamba dapat sana. Dapat ijazah daripada guru hamba, iaitu anak murid kepada anak murid kepada Tok Ayah Leh, anak kedua Tok Kenali, Tok saudara hamba. Syekh Abdul Majid daripada negara Denmark. Tok guru dia lagi Tok Ayah Leh lah, anak kedua Tok Kenali, Tok saudara hamba. Ketiga Tok Kenali sendiri. Keempat iaitu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Tok Wan Ahmad Zain Al-Fatani. Yang kelima Syekh Daud Al-Fatani sendiri. Lepas tu barulah guru kepada guru tak tahu lah. Siapalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang istighfar la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keempat-empat ni memang ada hadis berbeza. Rasulullah amal setiap hari. Tapi hadis berbeza. Dah. Jadi siapa dia ambil sanad sani, maka dia boleh buat 100 istighfar 100 kali. Contoh kalau hak baca ni, hak tanya soalan ni. Pertama istighfar 100 kali. Yang kedua, Amukasi juga yang minta Amukasi. Yang kedua, la ilaha illallah sebab Rasulullah buat 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Yang keempat, selawat. Rasulullah selawat 100 kali. Kita buat 1000 ke, 2000 ke, 10,000 ke, mana perlebih di selawat. Dah. Jelas. Okey, soalan apa ni? Bukan soalan lah ni, permintaan pertama. Okey, yang kedua. Selalu sedar sebelum subuh dan waktu 1 hingga 5 pagi. Rasa nak solat sunat, tapi rasa berat nak bangun. Nak buat apa ni? Nak buat macam mana kot? Tak, nak buat macam mana? Okey. Bagus soalan ni. Soalan ni hak je baca pun lagu tu kena juga ni. Nah, bukan ke rajin lah mana juga. Tak rajin baru buat. Oh, we modal terus ni. Nah. Cuma yang nak ayatnya, amba ingat guru amba besar. Kalau sekiranya kita ni bangun pagi, berasa supaya tak cekak nak buat solat tahajud ataupun rasa awal sangat. Ni juga boleh guna juga kepada orang yang tengok FIFA bola. Bangun tidur dulu. Bila bangun daripada tidur, dia panggil tahajud lah. Yang sebaik-baiknya tahajud dulu 2 rakaat. Barulah minta solat tahajud tu, dan sujud terakhir minta bola hak kita nak tengok biar menang kumpulan kita hak tengok tu. Baru betul. Ya Allah, biarlah Argentina menang ya Allah malam ni. Minta hak solat tahajud tu. Sebab apa? Allah Taala mendengar sujud akhir tu. Tak? Antara tempat yang disukai Allah Taala minta doa dah. Okey. Sekiranya kita ni tak erak, memang tak cakap doa bang masa letih sangat-sangat. Guru hamba pesan. Paling kurang dia kata bacalah kul huwallah. Dan sekurang-kurang kul huwallah bacalah 3 kali dengan sempurna. Barulah seumpamanya dapat pahala baca Quran sebutir pertama. Sekiranya tak ada juga baca 3 kali kul huwallah, bacalah sekali tak apa dah ayat kursi sekurang-kurangnya. Tapi bukanlah hamba royak gini bermakna tak payahlah bangun semaya. Bukan. Sebaik-baiknya bangun semaya lah. Sebaik-baik semaya tahajud ni adalah pertama sekali bangun solat sunat taubat dulu. Nombor 1. Nombor 2, bangun solat sunat 2 rakaat tahajud.
Nombor 3, bangun pula 2 rakaat solat hajat. Apa saja hajat kita. Lepas tu nombor 4, barulah solat sunat witir. Maknanya paling kurang, sekurang-kurangnya hak comel lah. Sekurang-kurangnya hak comel adalah 7 rakaat. Paling kurang. 2, 2, 2, 1. Witir tu 1 paling kurang. Hak comel witir pula 3. Comel lagi 5. Comel lagi 7. Dah. Witir ni asal ganjil. Boleh berlaku. Sama ada 2, 2, 2, 1 ataupun 2 hak kita buat sama musim tarawih, 2 wisalah 1. Ataupun boleh buat 3-3 sekaligus. Supaya sembahyang maghrib. At-tahiyat awal, bangun pula sama serakaat lagi. Supaya sembahyang maghrib. Itu sembahyang witir. Ada beberapa bentuk. Tapi antara sembahyang yang disukai Allah adalah sembahyang witir. Contoh orang tanya saya, Ustaz, saya dah meta je sembahyang ni. Dah 2 rakaat je sembahyang ataupun 1 rakaat je Ustaz. Sembahyang gapo? 2 rakaat contoh. Amba kata kalau 2 rakaat paling kurang sembahyang witir sahaja 1 rakaat. Sebab itu adalah sembahyang yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Dah sembahyang witir. Okey, habis. Selesai. Jawab satu patut dah. Selesai. Boleh teruskan lagi dah? Ada beberapa 3 soalan lagi. Okey, betulkah solat sunat boleh buat dalam keadaan relax? Okey, macam duduk dalam kenderaan. Bagus soalan. Soalan ni jawab dah saat ni. Jawab boleh dalam kenderaan boleh, dalam relax pun boleh. Cuma pahala dia berkurangan. Contohnya kita berasa tak cekak, saja yang malah bangun. Kita semaya dah 2 rakaat. Lepas pada beri salat tu nak sambung pula 2 rakaat lagi. Sunat sahaja boleh wajib tak boleh. Kecuali uzur. Okey. Qada tak boleh kecuali uzur. Jadi kita nak bangun pula tak serah tak cekak. Basuh lengah lutut nyaku tak ada. Maka kita pun semaya sunat duduk pula lepas pada tu. Tak benar sabahlah kita daripada bangun habis dah salat dengan orang apa semua dah. Lepas tu pergi duduk cokoh duduk nak semaya duduk. Rugi lah. Paling kurang pun rakaat pertama kita duduk diri dulu. Kita tak cekak lagu mana pun rakaat pertama diri dulu. Rakaat kedua baru kita duduk. Boleh, tak ada masalah. Cuma pahala dia berkurangan. Tak seperti mana pahala orang berdiri tegak, berdiri kiam. Dah, jawab satu patut dah. Selesai. Seterusnya soalan lagi. Dari Masjid Lubuk Jong. Bagus. Bubuh masjid gitu lagi bagus. Lebih senang kalau ketah hilang, senang nampak boleh bubuh. Tapi kita baca soalan dia dulu. Okey. Seorang makmum bertakbiratul ihram selepas sahaja imam bertakbir, tapi dia tak sempat rukuk bersama imam, tak tamakninah rukuk bersama imam. Adakah dia dikira masbuk ataupun muwafiq? Okey, duduk dikira masbuk ataupun muwafiq. Bagaimana duduk kedudukan rakaat dia? Kena tambah ke? Okey. Pertama sekali, bila keadaan dia semaya saat ni, dia kata dia takbiratul ihram selepas tu imam takbir. Cuma tu imam laju sangat. Tu imam laju sangat. Contoh, dia baca biasa je. Kadar biasa. Tak bolehlah kadar was-was saat ni. Kadar biasa. Maka kalau kadar biasa dia baca sampai habis, dia waladhdallin, tu imam tak bangun lagi kepala saat ni. Puan murid tadi tak bangun lagi kepala, dia rokok, maka rakaat tu masih lagi dikira. Sebab apa? Sebab dia baca habis. Sebab wajib kepada kita setiap qiyam ni, setiap rakaat wajib baca Fatihah. Kalau Fatihah kita habis, maka kita rokok qiyam, walaupun imam bangun dah semaya, kita pun rokok semaya sore lah jadi. Tapi boleh lagi, masih lagi dapat pahala berimam dan masih lagi sah semaya. Tetapi kalau sekiranya tu imam saat ni dah terakak dah kepala, kita belum lagi rokok, maka batas semaya. Dan yang ketiga, tu imam tak terakak kepala lagi, kita rokok tak ada habis baca Fatihah, maka kena tambah semula rakaat tu. Walaupun kita semaya mari awal sekali dengan tu imam cepat sangat ataupun kita baca lambat. Dia tak kira masbuk muwafiq dah situ. Maksud tu memang kita sebenarnya. Cuma sama ada tu imam cepat ataupun kita yang baca lambat sangat. Jadi maknanya kalau kita baca Fatihah habis sebelum daripada tu imam terakak, maka kita masih lagi dikira rakaat tu. Jelas Kalau kata tak
habis Fatihah, terpaksa supaya tak sebatas semaya, kita pun rokok selalu, Fatihah tak dia habis, baru duk baca maliki yaumiddin. Tu imam apa? Antara dua sujud dah contoh. Ia gagak pula contoh. Maliki yaumiddin contoh. Nah, contoh. Jadi tu imam pun antara dua sujud, kita pun rokok selalu dah. Ataupun sujud terakhir dah, rokok selalu. Maka kita kena tambah balik. Jelas. Selesai juga soalan. Tak ada soalan forward lagi ni. Okey. Ni ada 3 soalan. Soalan ni dia sambung ni soalan semua. Soalan yang sama kali. 1 2 4 5 ni. Mana 3? Okey, soalan 1 saat ni. Lepas tu soalan kedua hang jawab dah saat ni. Soalan mana ni? Kelebihan pahala. Okey, soalan sama. Dia sambung soalan. Minta maaf hang tercapunya lain dah. 3 lah ni soalan bisa ni. Soalan ni boleh pahala banyak ni. Orang tanya soalan ni boleh pahala banyak. Okey, sesabat Fatihah saat ni. Okey, soalan nombor 2 dia, orang yang sama, kelebihan pahala bandingan pahala makmum muwafiq dengan masbuk. Okey. Dia sebenarnya masbuk dengan muwafiq ni pahala sama sahaja sebenarnya. Cuma beza dia tupai tu imam dengan do. Kalau kata kita mari awal, dah kita baca Fatihah, maka kita baca sampai habis. Tapi kalau kita ni memang mari lewat, kita imam pun rokok dah, maka kita tupai pahala Fatihah tu imam. Setengah ulama kata pahala sama je. Kebanyakan ulama kata pahala sama. Tapi ada juga yang berpendapat bila dia tupai tu imam pahala tak sama. Ada jugalah pendapat okey, gitu. Okey, soalan yang ketiga. Jelas kalau boleh, jelas paksa suruh faham kalau boleh apa. Kalau tak faham tak apa, angkat tangan je. Okey. Nombor 3, semasa mengambil wuduk kita terkentut. Ilih juga soalan ni, terkentut. Contohnya semasa membasuh tangan hingga ke siku, adakah kita perlu memulakan semula? Okey. Soalan ni kentut ni membatalkan wuduk. Apabila kita kentut ketika berwuduk, maka kalau katalah kita tinggal, kita boleh mengulangi. Dia gini, kalau katalah kita berwuduk, jawab teruslah, senang dulu. Nak pusing sebenarnya, nak suruh banyak lagi, biar tak mari. Okey, memang betul lah kita kena ulas semula. Kalau kentut memang ulas semula. Habis cerita situ lah. Cumanya amal teringat sana ni, dalam kitab ni, kitab Jauharah ni, sekiranya kita ni tertinggal, contohnya kita ambil air semai sapa duk basuh kaki, tiba-tiba kita baru perasan duk basuh kaki, contoh baru perasan siku kita ni tak rata, tak rata, kering molek sini, tak kena air lagi ni, maka kita perlu ular di tempat yang kita apa panggil, tempat kita berwuduk, tak ingat sana. Kalau tengah berwuduk ni kita basuh tempat tangan hak tak kena sana, basuh sampai ke siku hak sebelah, contoh sebelah kanan saja je, kiri kat rata, maka kita basuh sebelah kiri sana, habis terus sambung ke kaki semula kalau tengah berwuduk. Tetapi yang kedua, kita sudah dah berwuduk, kita pun nak pergi semaya sunat dah. Okey, tapi semaya tu tahiyatul masjid, tengok ada lagi tak kena, contoh, ataupun ada benda yang menghalau wuduk, contoh, maka kita kena pergi ulai balik berwuduk sana, buai tempat yang kena sana, ataupun hak tak kena, tak kira lah kering ke, kena cat dan sebagainya, kita start daripada siku sana, contoh, tempat tak kena siku. Kena siku maknanya siku, lepas siku kita kepala, rambut dan sebagainya, telinga kena buat belakang sampai habis semula. Kena daripada siku sampai habis, kena tertik sampai habis. Kalau selepas daripada berwuduk. Tetapi kalau tengah-tengah berwuduk sana, masuk kaki kanan baru tertengok, maka boleh kita basuh dan terus lompat semula ke kaki. Situ beza dia. Lain soalan ketuk sana. Tapi hang teringat, awak lalu lah. Okey, soalan kentut habis. Soalan kentut, minta maaf.
Soalan tu ni susah dah. Okey, soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3. Betul ke? Betul dah. Okey. Soalan nombor 4. Makmum untuk solat Jumaat. Okey, untuk apa ni? Cukupkan 40 orang, bolehkah dikira orang-orang yang tak betul Fatihah ataupun tahiyat? Sebut tel lah ni. Sebut tel boleh, tak ada masalah dah. Maknanya 40 orang tu adakah dikira? Tak kena nak cek sorang-sorang betul ke tak. Tu email kata sebelum pada amu khutbah, nak cek dululah Fatihah betul ke tak. Bab kita 40 orang cukup-cukup ni. Baca Fatihah dulu Pak Mak. Habis Pak Mak, okey Pak Ali, tahiyat pula. Memang tak lah. Asar baru boleh mai Jumaat. Nak boleh betul pula. Hak ni ghairil maghbubi alaihim. Nak betul pula sahih pula. Tak ada masalah, boleh asal cukup 40 orang boleh. Itu pun mazhab Syafi'i. Kalau ketika Covid baru ni kan 12 orang aja. Boleh juga mazhab lain. Mazhab Syafi'i ada tapi lemah. Mazhab kata silap ambo mazhab Hanafi. 12 orang boleh dah. Okey. Soalan yang ke-6. Darah pacak ataupun lintah sekadar manakah membatalkan wuduk? Okey. Darah pacak ataupun lidah pertama sekali tidak membatalkan wuduk. Bab soalan dia kata wuduk ni. Darah pacak tak batal wuduk. Yang membatalkan wuduk adalah keluar daripada kemaluan. Jadi yang tak lehnya adalah bukan batal wuduk, hanya basuh tepek ketah ke tutup dan sebagainya, hand diplah ke boleh sembahyang. Cuma yang tak lesa lagi adalah baju kita kena najis ni, kena darah yang banyak berdarah, maka tak lehlah baju tu kena basuh baju tu. Basuh buai perhabis darah, maka bolehlah sembahyang. Ataupun satu cara lagi, sebelum satu cara lagi, ataupun kalau terkena sedikit dimaaf pada syarak. Contohnya kita buai dia darah tu, tapi tengah semaya tu sikit, kecil je, macam setitik katakan contoh, maka dimaaf pada syarak. Besar mana dimaaf pada syarak? Masa abang ngaji dulu dia kata besar 5 sen. Besar duit 5 sen lebih kurang. Besar mana? Besar kadar jari kelingking ni, tapi bukan jari kelingking orang Melayu, bukan kelingking kita. Kelingking tok harak, kelingking kepada rolik, kepada orang yang besar. Maknanya 1 sen. 5 sen lah. Lebih kurang 5 sen hak zaman dulu. 5 sen lah ni besar tak? 5 sen hak dulu tu. Mana lebih kurang mudah kat jari roliknya jari anak ni. Jari kita pun tak apa lagi molek. Maknanya kita test tu nampak besar pada jari kita ni, maka kena mengulangi sembahyang. Wuduk tak batal, tapi sembahyang batal. Serupa dengan jirit tahi air, jirit tahi cicak. Ambil air sembahyang dah, baru nak pergi sembahyang, berasa tak sedap, akak-akak tengok pijak tahi cicak, maka tak batal air sembahyang. Gi basuh mari sembahyang balik, tak ada masalah. Tu sahaja. Jadi litah ataupun pacak tak ada masalah. Ambo kenangan pacak ni ada cerita. Ambo pergi kebun, ambo ada kebun juga lebih kurang di Jeli. Jadi semaya pacak cek dah, masa mandi tu tak ada dah. Buai dah kaki tepek apa semua ada dah. Jadi semaya pakai baju t-shirt hak nipis ni kan, t-shirt nipis ni. Warna gelap. Jadi anak makmum belakang orang puai makmum apa rumah kebun lah. Sudah semaya ke apa semua tu, anak tengok, apa baju habis nampak kerah, dia kata. Mana dia punya mah tak belakang? Kau dia ni. Bukan sebelum daripada tu tengok pacak tu gerak nyak. Hak penuh dah. Hak isak habis dah. Gerak nyek slow jalan dah, berat perut dah. Nyek dah jalan. Sudah. Mana? Tengok sini tak ada. Anak pun kata, apa baju habis kerah? Pecah baju tengok ada atas belakang ni bawah tiuk. Itu tak perasan lah. Kerah dah siapa kau. Maka kena ulas semaya semula. Ulas semaya semula kepada hamba sahaja. Anak hamba dengan isteri hamba tak perlu ulas. Makmum tak perlu ulas. Sebab apa? Dia sah semaya. Dan dia boleh pahala berimam ke tak? Boleh juga pahala berimam. Tapi tak sah pada hamba kena semaya semula. Dah jelas dah.
Soalan terakhir, soalan nombor ni. Okey, kalau katalah contoh hamba royak ni ada yang nak tanya, tak ada masalah, boleh angkat tangan. Cuma segellah sikit angkat tangan, takutnya kalau soalan hak tak malu tak ada masalah. Nak juga Allah kiamat tak tanya soal ni. Hamba tolak soal ni, baru terfikir soalan. Boleh angkat tangan, tak ada masalah dah. Hak ni soalan hak tak saya tunjuk muka, tak saya malu dah. Nak tulis ketung kau, nak tulis gapo boleh lah, tak malu dah. Okey, soalan nombor ni. Keutamaan bacaan sunat berbanding mengikut imam dalam solat jemaah. Okey. Keutamaan bacaan sunat berbanding mengikut imam dalam solat jemaah. Keutamaan apa ni? Solat sunat apa Bacaan sunat. Mungkin baca surah kot. Biasa baca surah kan sekarang? Surah. Okey. Kepada makmum yang wajib semua, makmum untuk imam semua sekali lah, wajib surah Al-Fatihah. Kepada makmum sunat padanya mendengar imam membaca surah, bukan membaca surah surah lazim dan sebagainya, bukan. Sunat lebih afdal adalah mendengar imam, kecuali antara Fatihah tu ada jarak lama tu imam tak baca lagi, maka sunatlah baca surah. Ataupun tak dengar tu imam speaker punah ke, ataupun tu imam jenis tak butir baca, kita tak dengar. Bila tak dengar, maka sunat kita baca surah sendiri situ. Sebenarnya bila kita makmum, kita tak perlu dah baca surah yang sebenarnya. Cukup Fatihah sahaja sebenarnya. Bila tak butir barulah dengar. Ni duk belawai tu imam duk baca Fatihah, dia Bismillah, dah lah waswah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, mengganggu jiran sebelah. Haram pada hukum. Dah, nak perhabis juga surah. Kena pula tu imam baca pendek, dia baca pula wasyamsi waduhaha, dah pun baca amma yatasaalun. Baca berlagu pula. Tak boleh. Sunat mendengar imam, kecuali tidak dengar, kecuali tak butir, ataupun kecuali ada jarak yang lama. Tu imam nak perut duk main sedawa, contoh angin, lepas habis waladhdallin, orang pun amin, dia tapi tak boleh bunyi lah, contoh lah bunyi peher tak boleh juga. Tak boleh memaham peher, tak boleh, mana sedawa tak apa, tapi tak boleh bunyi. Maka lambat tu imam baca, kita pun baca surah dulu, maka boleh pahala, tak ada masalah dah. Jadi sunat ialah baca surah, mendengar tu imam baca. Kalau tu imam baca tak butir, apa dia baca, contoh dah tak dengar, maka kita pun boleh baca sendiri. Walaupun tu imam baca qiraat lain pun kita tak faham, katakan contoh tu aja dengar, juga sunat baca, sunat dengar juga. Contoh tu imam baca qiraat Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tu imam baca surah berapa pula, bunyi macam wadduha tapi pelik. Contoh kita dengar juga, boleh pahala juga. Dah. Jadi lebih afdal dengar imam lagi. Jadi masa setakat tu dulu, apa yang baik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kelemahan dalam sendiri, mohon maaf kerana masa yang begitu lama. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ahbabtuka Allahumma mahabba du'a.